kita jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar mengenai tajuk tenaga dan kuasa dalam subtajuk kerja, tenaga dan kuasa. Okey, mula-mula kita akan tengok standard pembelajaran. Yang pertama, mendefinisikan kerja dan menyelesaikan masalah berkaitan tenaga dalam kehidupan harian. Yang kedua, menghubungkaitkan kuasa dengan kerja dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Seterusnya kita tengok apa definisi kerja. Kerja ataupun simbol dia W, huruf besar, adalah hasil darab daya, F, force, dan sesaran, S, huruf kecil, dalam arah daya. Jadi, W atau kerja adalah daya, F, darab sesaran, S. Okey, apa unit SI bagi kerja? Itu adalah Joule. Okey, simbol J huruf besar. Okey, kalau kita tengok pada rajah yang ditunjukkan di sebelah, 1 Joule kerja dilakukan apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, iaitu 1 Joule adalah bersamaan dengan 1 Newton meter. Okey, seterusnya kita tengok pada ahli bina badan ni, dia nak mengangkat berat jisim 25 kg secara menegak untuk melawan graviti. Jadi kita tahu arah sesaran adalah bersamaan dengan arah daya. Sebab dia mengangkat ke atas. Jadi kita nampak di situ jisim adalah 25 kg. Tapi awak kena ingat itu adalah jisim. Jadi formula kerja menggunakan daya. Kita perlu darabkan dahulu jisim dengan 10 sebab 1 kg bersamaan dengan 10 Newton. Jadi kerja adalah daya darab sesaran 25 darab dengan 10 darab dengan 2. Jadi kita dapat 500 Joule. Jangan lupa formula dan jangan lupa unit pun mesti ada. Okey, kita tengok pula antara contoh yang di bawah ni yang mana menunjukkan kerja. Gambar pertama. Dia berlari. Bila berlari ada jarak, ada sesaran. Bila ada sesaran menunjukkan kerja dilakukan. Gambar yang kedua. Tiada sesaran dilakukan sebab dia berada pada satu tempat. Walaupun mungkin buku tersebut mempunyai berat, tetapi sebab tiada sesaran, maka tiada kerja dilakukan. Gambar yang ketiga. Dia menolak dinding. Walaupun daya yang dikenakan adalah sangat besar untuk menolak dinding, tapi sebab dinding tak bergerak, tiada sesaran, maka tiada kerja dilakukan. Gambar yang keempat, menolak troli. Bila menolak troli, troli akan bergerak ke hadapan, maka ada sesaran. Bila ada sesaran, maksudnya ada kerja dilakukan. Kita tengok pada contoh pengiraan pula. Contoh yang pertama, Mimi menggunakan daya 30 Newton untuk menolak sebuah rak buku sejauh 50 meter secara mendatar. Hitung kerja yang dilakukan oleh Mimi. Sebelum awak menjawab, kenal pasti dahulu maklumat yang diberikan. Gunakan highlighter ataupun awak gariskan atau awak bulatkan. Di sini daya 30 Newton. Lepas tu sejauh 50 meter itu merujuk kepada sesaran dan kenal pasti juga apa yang perlu dicari, iaitu kerja. Jadi kerja adalah daya darab sesaran.
Jadi daya 30 Newton, sesaran 50 meter. Jadi jawapannya 1500 Newton meter. Sebab Newton darab meter. Newton dari daya, meter dari sesaran. Jadi unit dia adalah Newton meter. Jangan lupa tulis unit. Okey, contoh yang kedua. Atan menolak troli berjisim 50 kg sejauh 15 meter. Hitung kerja yang dilakukan oleh Atan. Okey, awak tengok di situ maklumat yang diberi 50 kg. Okey, jisim troli. Jarak atau sesaran 15 meter. Okey, ayat yang ketiga tu. Anggap jisim 1 kg mempunyai berat 10 Newton. Okey. Maklumat yang diberi bukan sia-sia, bukan tak ada tujuan, ada sebabnya. Okey. Kita perlu gunakan dia untuk menukarkan nilai kilogram tersebut kepada nilai Newton. Okey. Untuk mendapatkan nilai untuk daya. Okey, kerja adalah daya darab sesaran. Jadi daya adalah 50 darab dengan 10 sebab 50 tu dalam unit kilogram. Kita nak tukar kepada Newton, kita kena darab dengan 10. Okey, darab dengan sesaran 15 meter. So, kita dapat jawapan 7500 Joule. Okey, kenapa yang ini cikgu tulis Joule? Kenapa yang tu tulis Newton meter? Okey, awak boleh menggunakan kedua-duanya. Yang mana-mana satu yang awak suka. Yang penting, unit jangan tinggal. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada tenaga dan kuasa. Okey, tenaga adalah keupayaan untuk melakukan kerja. Apa unit bagi tenaga? Joule. Okey, J huruf besar. Okey, apabila seorang murid menarik bongkah kayu menggunakan daya 10 Newton sejauh 0.5 meter, kerja yang dilakukan adalah 10 darab 0.5. Jadi jawapannya 5 Joule. Jadi kerja yang digunakan adalah 5 Joule. Sebenarnya pemindahan tenaga telah pun berlaku bila murid tersebut menarik bongkah kayu. Jadi dalam badan murid tersebut ada tenaga kimia. Bila dia tolak bongkah tersebut, okey, tenaga itu telah dipindahkan menjadi tenaga kinetik. Oleh itu, jumlah kerja yang dilakukan adalah sebenarnya sama dengan kuantiti tenaga yang digunakan. Okey, itu adalah mengenai konsep tenaga dan kerja. Seterusnya, kita tengok pada kuasa pula. Kuasa ialah kadar melakukan kerja. Okey. Jadi, kadar melakukan kerja ni maksudnya berapa banyak kerja yang dilakukan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Jadi, formulanya adalah kuasa, P huruf besar adalah power, P, bersamaan dengan kerja yang dilakukan, W tu merujuk kepada simbol kerja iaitu work. Dan juga masa yang diambil, T untuk time. Okey. Unit bagi kerja adalah Joule. Okey, tadi kita dah tahu. Okey, unit bagi masa adalah saat. Okey, unit SI bagi kuasa adalah watt. Okey, W huruf besar juga. Jadi, apa maksud watt? 1 watt ni adalah apabila 1 Joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat. Okey. Okey, kita tengok contoh pengiraan. Okey, ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, kita kira satu persatu. Okey, kita tengok dulu soalan. Roni mengambil masa 12 saat untuk menolak sebuah meja sejauh 3 meter. Berapakah kuasa yang dijanakan jika daya yang dikenakan ialah 60 Newton? Jadi, jangan lupa kenal pasti dahulu maklumat yang diberikan. Okey, masa, sesaran dan juga daya. Okey, kaedah ni yang pertama kita selesaikan dulu kerja.
Jadi menggunakan formula kerja, kita gantikan nilai daya 60 Newton, nilai sesaran 3 meter dan kita dapat jawapan 180 Joule. Kemudian nilai 180 Joule tu kita gantikan ke dalam formula kuasa. Jadi kuasa adalah kerja yang dilakukan bahagi dengan masa 180 Joule bahagi dengan 12 saat dan kita dapat jawapan 15 watt. Okey, itu kalau 1/1. Kalau kaedah yang kedua, kita gabungkan terus formula kuasa di dalam kerja. Okey, iaitu kuasa adalah daya darab sesaran. Okey, iaitu sebenarnya adalah kerja bahagi dengan masa. Jadi daya 60 Newton, sesaran 3 meter, masa 12 saat. Jadi kita gantikan terus kerja dalam formula kuasa. Jadi kita dapat jawapan 15 watt. Okey. Okey, seterusnya contoh pengiraan yang seterusnya. Okey, Harun memerlukan kuasa sebanyak 30 watt untuk mengangkat kerusi roda setinggi 1 meter ke atas sebuah lori dalam masa 3 saat. Berapakah berat kerusi roda itu? Seperti biasa, kenal pasti dulu maklumat yang diberi. Okay, kuasa 30 watt, sesaran 1 meter, masa 3 saat dan nilai yang perlu dicari adalah berat. Okay, iaitu sebenarnya daya. Jadi kita gunakan formula kuasa bersamaan dengan daya darab sesaran bahagi dengan masa. Sebab soalan semuanya menggunakan maklumat yang diberi ni. Okey, jadi daya, kuasa kita gantikan dengan nilai 30 watt, sesaran 1 meter kita gantikan dan masa 3 saat. Oleh kerana kita mencari nilai daya, jadi nilai daya akan berada di hadapan. Jadi daya adalah 30, darab 3 bahagi dengan 1 dan kita dapat jawapan 90 Newton. Okay, 90 Newton ni sebenarnya adalah unit bagi berat juga. Okay, berat kerusi roda. Okay, contoh yang ketiga. Seekor monyet berjisim 14 kg memanjat sebatang pokok kelapa. Monyet itu mengambil masa 2.8 saat untuk mencapai ketinggian 6 meter. Apakah kuasa monyet itu? Okey, seperti biasa, jangan lupa kena pasti maklumat dulu. Ini sebenarnya untuk mengelakkan daripada awak tertukar. Okey, semasa menggantikan dalam rumus nanti. Itu tujuan yang penting. Okey, kuasa ialah daya darab sesaran bahagi masa. Jadi daya 14 darab dengan 10. Kenapa darab dengan 10? Sebab 14 tu jisim dalam unit kilogram. Kita nak dalam unit Newton. Okey, daya dalam unit Newton. So kita kena tukar kepada Newton, kita darab 10. Okey, jadi 14 darab 10 darab 6 bahagi 2.8. Jadi kita akan dapat 840 bahagi dengan 2.8. So jawapannya 300 watt. Okey, kenapa cikgu merahkan perkataan watt tu? Okey, untuk mengingatkan jangan lupa tulis unit. Okey, unit itu penting. Okey. Jadi hari ini awak telah belajar dua perkara, iaitu definisi kerja dan juga kuasa serta penyelesaian masalah bagi kedua-dua tajuk ini. Okey, semoga kita dapat berjumpa lagi dan terima kasih.